Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Baik, jadi Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan limpah rahmat kasih sayangnya. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan pada bab yang kelima berkaitan prosedur operasi ibadah haji di tanah suci Kota Mekah dan juga di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Pada bab yang sebelum ini, iaitu bab yang keempat, kita telah membincangkan berkaitan pengurusan haji di tanah air. Iaitu apa yang perlu dilakukan oleh jemaah haji, prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi sebelum berangkat ke tanah suci. Jadi pada bab hari ini, iaitu bab yang kelima, lebih memperincikan berkaitan pengurusan haji di tanah suci. Baik. Kita lihat prosedur pengendalian operasi haji ataupun kita sebut sebagai muassasah di tanah suci. Jadi muassasah ini ialah satu badan yang menguruskan, yang mengendalikan dan juga yang menguruskan jemaah-jemaah haji kita di tanah suci, ataupun kita katakan sebagai crown di sana, orang tengah kita, wakil daripada Arab Saudi yang sebagai memerhati, memantau dan juga menguruskan. Baik. Yang pertama, proses ketibaan jemaah. Ini antara prosedur-prosedur yang dilaksanakan di tanah suci. Yang keduanya, penyelarasan pergerakan jemaah. Seterusnya, penempatan, pengangkutan dan sajian untuk jemaah. Yang keempat, perkhidmatan nasihat dan rundingan ibadah haji. Seterusnya, perkhidmatan kebajikan jemaah, kesihatan dan perkara yang melibatkan kematian. Seterusnya, perkhidmatan kewangan. Yang ketujuh, pengurusan pembayaran dam. Dan yang terakhir, operasi penerbangan balik ke tanah air. Baik. Okay, kita boleh lihat di sini. Seperti yang sedia maklum, ada sebahagian jemaah yang penerbangan mereka daripada Malaysia menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ada sebahagian jemaah yang penerbangan mereka daripada Malaysia direct terus menuju ke Jeddah dan seterusnya masuki Kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, jadi kita lihat dahulu carta aliran pergerakan jemaah haji yang tiba di Madinah. Baik. Jadi di sini, tatkala jemaah haji mendarat di airport Madinah, maka di situ akan ada bas yang menanti mereka di bawah bimbingan, di bawah pengurusan bimbingan haji ataupun pembimbing ibadah haji. Maka jemaah akan menaiki bas dan menuju ke Dewan Tiba. Jadi Dewan Tiba ini adalah satu dewan khusus yang dikumpulkan daripada luar negara. Jadi di sinilah jemaah akan menanti berada seketika, berada di Dewan Tiba. Jadi Dewan Tiba ini akan disambut oleh petugas tabung haji kita, dan juga di sinilah jemaah akan menuju ke Immigration Saudi untuk lihat. Jadi di sini jemaah kita sebagai pembimbing haji perlu menenangkan jemaah, perlu fahamkan jemaah bagaimana keadaan kita di Immigration Saudi. Kerana apa? Kerana jemaah daripada seluruh negara berkumpul berhimpun di situ. Jadi mungkin makan masa agak lama. Ada kalanya 5 jam, ada kalanya 6 jam. Dan boleh cecah sampai 12 jam. Bergantung kepada keadaan kesesakan jemaah-jemaah haji yang berada di Dewan Tiba. Baik.
Jadi di sini di Immigration Saudi kita akan diimbas. Kita akan cek 5 jari kita, pasport kita, imbasan beg tangan. Dan setelah selesai urusan di immigration, baru kita akan keluar daripada bangunan terminal. Jadi di sini selepas kita keluar ada bas yang menanti kita, yang di mana bas ini akan membawa kita direct menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi dalam bas, kebiasaannya petugas akan meminta para jemaah untuk keluarkan pasport. Jadi di situ petugas akan mengambil pasport jemaah dan dikumpulkan. Seperti yang kita sedia maklum, ketika berada di tanah suci Mekah dan juga tanah suci Madinah, jemaah tidak pegang pasport mereka. Pasport mereka dipegang oleh petugas dan disimpan oleh muasasah. Baik, nanti bila nak balik ataupun terdapatnya perkara-perkara emergency hospital, barulah kita boleh memohon pasport kita. Dan seterusnya, bagasi kita akan dihantar terus ke hotel Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila kita sampai di hotel, nanti di situ bagasi kita telah pun tiba dan para jemaah bolehlah mengambil bagasi masing-masing dan para petugas akan mengagihkan kad bilik kepada para jemaah. Jadi dalam sepanjang kita punya carta aliran pergerakan ini, kita banyak katakan kepada jemaah, nasihatkan kepada jemaah supaya banyakkan bersabar. Sebab perkara-perkara ini semuanya makan masa, bukan sekejap dua kejap, tapi tengok keadaan kerana ramainya para jemaah-jemaah ataupun para duyufur rahman. Dan seterusnya insya-Allah kita akan menziarahi Masjid Nabawi Al-Munawwarah, menziarahi baginda Nabi SAW dan menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Okey, baik. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, lokasi bangunan penginapan jemaah haji di Madinah, kita terdapat 3 zon. Berarti kita ada lebih kurang 5 hotel. Zon yang pertama kita ada 2 hotel, iaitu yang bersebelahan lah, iaitu di bahagian nama hotelnya Al-Haram dan juga As-Saha, hotel yang bersebelahan. Baik. Di zon yang kedua kita ada 2 buah hotel, iaitu Saja Al-Madinah dan juga Anwar Al-Madinah Al-Movenpick. Okey, Anwar Al-Madinah Movenpick. Baik. Seterusnya, zon yang ketiga kita ada hotel Raudhah Al-Aqiq. Dan di Madinah Al-Munawwarah, ibu pejabat tabung haji berada di Dar Al-Jifri. Okey, agak jauh sikit daripada perkarangan Masjid Nabawi dan juga daripada hotel-hotel tabung haji Malaysia. Baik. Okey, ketibaan di Arab Saudi Madinah, pusat perkhidmatan. Jadi di pusat perkhidmatan dibahagikan beberapa tugasan lah. So, dikendalikan oleh pengurus zon, kemudian dibantu oleh penolong pengurus zon, seterusnya petugas zon, dan di situ terdapatnya pembimbing ibadah haji yang kita sebut sebagai pehtas, dan kita juga ada pegawai perubatan, petugas perubatan dan pembantu petugas haji. Okey, yang di mana akan ditempatkan di setiap zon. Seperti yang kita sedia maklum, di Madinah kita ada 3 zon. Zon yang pertama, zon yang kedua, zon yang ketiga. Para jemaah, para duyufur rahman, kebiasaannya akan berada di Madinah anggaran lebih kurang dalam 5 ke 6 hari. Ini kebiasaannya, maksimum dalam 8 hari. Baik. Aktiviti yang dilakukan oleh jemaah haji sepanjang berada di Madinah adalah seperti di bawah. Inilah sepanjang 5 hari keberadaan jemaah di Madinah Al-Munawwarah. Pada hari yang pertama, jemaah akan dibawa oleh mutawif, oleh pembimbing haji untuk ziarah dalam. Bila disebut ziarah dalam, bermaksud jemaah dalam keadaan berwudu akan bersama-sama bergerak daripada hotel menuju ke Masjid An-Nabawi
untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid An-Nabawi, dan jika berkesempatan jemaah akan dibawa masuki Raudhah. Seterusnya hari yang kedua, jemaah akan dibawa ziarah ke sekitar ataupun luar kawasan Masjid Nabawi, ataupun kita sebut sebagai ziarah luar lah, iaitu ziarah tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah. Jemaah juga diminta dalam keadaan berwuduk, kerana destinasi kita yang pertama, kita akan menziarahi Masjid Quba untuk mendapatkan ganjaran pahala, iaitu melaksanakan ibadah umrah. Seperti mana hadis Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk dalam keadaan bersuci, kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian solat 2 rakaat, kana lahu ka ajr umrah. Iaitu mendapat ganjaran seolah-olah telah melaksanakan ibadah umrah. Baik. Kemudian di sekitar kawasan Madinah, kita akan menziarahi Masjid Qiblatain, Masjid Jum'ah, menziarahi Bukit Uhud, tempat berlakunya peperangan Uhud. Di situ terdapatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jabal Rumah, iaitu Jabal Pemanah, Makam Syuhada Uhud, dan juga di sekitar kawasannya lah, yang akan dibimbing dibawa oleh petugas haji. Seterusnya pada hari yang ketiga, kita akan berhimpun di hotel masing-masing, mengikut kawasan, mengikut zon. Kita akan adakan ceramah Fadilat Madinah. Ceramah berkaitan tentang menceritakan kelebihan Madinah, disampaikan oleh pembimbing ibadah haji yang bertugas. Baik. Hari yang keempat. Kita akan adakan ceramah persediaan untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun berkaitan tentang kemabruran haji. Bergantung kepada pengkursus ataupun pemberi ceramah. Kebiasaannya bagi jemaah yang ingin melaksanakan haji tamattu', so kita akan buat sedikit persediaan ulang kaji berkaitan tentang ibadah umrah. Dan hari yang kelima adalah hari yang terakhir bagi jemaah haji sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Maka kita disunatkan ataupun disarankan untuk melakukan ziarah wada', iaitu ziarah yang terakhir sebelum meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Baik. Itu adalah carta aliran pergerakan jemaah haji daripada Malaysia ke Madinah. Seterusnya, kita lihat pula carta alir pergerakan jemaah haji dari lapangan terbang Jeddah ke bangunan penginapan di Mekah, mengambil masa di antara 2 hingga 3 jam. Jadi bagaimana pula keadaan jemaah yang daripada Malaysia menuju ke Jeddah dan seterusnya memasuki Mekah Al-Mukarramah. Baik. Kita lihat yang pertama, kapal terbang mendarat di Airport Jeddah. Jadi untuk pengetahuan para pelajar sekalian, di Jeddah terdapatnya 3 airport. Sekarang ni ada airport yang baru. So, ada satu terminal disebut sebagai Terminal Hajj, iaitu terminal haji. Jadi terminal haji ni adalah antara airport yang besar lah, sebab dia menghimpunkan keseluruhan jemaah haji di seluruh negara berkumpul di terminal tersebut. Baik. Jadi bila kapal terbang mendarat, jemaah akan menaiki bas untuk sampai ke dewan ketibaan lah. Okey. Jadi berada di dewan tiba ni akan disambut oleh petugas TH dan juga Immigration Saudi. Jadi di sinilah jemaah akan meletakkan kelima jari, serahkan pasport, buat scanning, imbasan beg tangan dan sebagainya lah. Setelah daripada itu, barulah jemaah akan keluar daripada bangunan terminal. Seterusnya, jemaah haji akan menyerahkan pasport Malaysia kepada petugas United Agent atau kita sebut sebagai muassasah di sana. Kemudian menaiki bas ke Mekah, dan dalam masa sama bagasi dihantar ke Hotel Mekah Al-Mukarramah, dan seterusnya mulalah aktiviti jemaah yang disusun oleh petugas-petugas haji. Baik.
Okey, kita lihat dalam gambar ini, dalam paparan ini adalah lokasi bangunan penginapan jemaah haji. Jadi, jemaah dipecahkan, dibahagikan kepada 4 zon. Zon A, zon B, zon C dan juga zon D. Baik, di zon A, iaitu di kawasan Syuaib Amir ataupun Sulaimaniyah, terdapat 3 buah hotel. Yang pertama Hotel Abraj Al-Janadriyah, merupakan ibu pejabat ataupun hotel utama di tabung haji. Satunya Qasr Al-Janadriyah, yang seterusnya Masad Al-Badayah. Adapun di zon B, iaitu di kawasan Ajyad, di Bukit Ajyad, ataupun di Bir Balilah dan Masafi. Ada hotel-hotel kita di situ, terdapat hotel Zuwar Al-Bait, Bakkah As-Salah, Amjad Al-Bait. Zon C pula di kawasan Hafair ataupun Taisir. Di sini terdapat hotel Rihab Al-Janadriyah, Al-Bishara Al-Mawaddah, Hibatullah, Mercure. Okey, di zon D pula iaitu di kawasan Misfalah. Land Premier, Mana Al-Sharuk, Raudah Al-Shuruk. Baik, inilah hotel-hotel jemaah haji kita ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Tabung haji menyediakan perkhidmatan kebajikan kepada jemaah haji, bermulanya daripada tempat penginapan sehinggalah seterusnya. Jadi TH menyediakan bilik penginapan dan jemaah haji lelaki dan perempuan diatur bilik secara berasingan. Jadi kalau kita lihat bilik-bilik yang disediakan, satu bilik jemaah akan berkongsi antara 4 hingga 8 orang jemaah sebilik mengikut muatan. Okey, 4 meter satu jemaah. Kemudian bilik-bilik kita ataupun hotel yang kita duduki, iaitu disediakan bilik yang berhawa dingin. Jadi satu bangunan boleh memuatkan 1,000 hingga 7,000 orang jemaah. Okey. Jadi kebanyakannya hotel-hotel di bawah tabung haji, jarak antara hotel ke Masjidil Haram lebih kurang lebih kurang 1 km daripada Masjidil Haram Mekah. Adapun penginapan hotel-hotel kita di Madinah lebih kurang anggaran 500 meter dari Masjid Nabawi. Ada yang dekat, ada yang 200 meter, 300 meter. Maksimum 500 meter. Begitu juga di Mekah, ada yang 400 meter, 600 meter, maksimum 1 km. Hanya tempat-tempat penginapan kita di Tanah Suci. Baik. Perkhidmatan kebajikan sajian. Jadi jemaah akan disediakan makan tengah hari dan juga makan malam. Adapun breakfast, jemaah boleh beli di gerai-gerai yang berdekatan, sama ada nak gerai Arab ataupun di hotel itu sendiri ada disediakan masakan Melayu lah. Jemaah hanya disediakan makan tengah hari dan juga makan malam sahaja. Disediakan juga cerek, teh dan gula untuk membuat minuman panas. Seterusnya perkhidmatan kebajikan. Baik. Seperti di Madinah, di setiap zon juga disediakan ataupun dikendalikan oleh pengurus, penolong pengurus, petugas, pembimbing ibadah haji, pegawai perubatan, petugas perubatan, pembantu petugas haji. Okey. Jadi setiap zon akan dikendalikan oleh mereka-mereka ini. 3,000 jemaah dalam satu maktab. Jemaah diuruskan secara bersama oleh petugas TH dan maktab muassasah. Pengenalan warna bagi setiap maktab. Jadi untuk membezakan, tengok. Ini memudahkan, warna-warna ini memudahkan kepada pihak petugas. Andai kata contoh, kalau jemaah tu tersesat, kita tengok, lihat, warna ni zon berapa. So dengan mudah petugas akan membawa jemaah tersebut ke zon yang mereka menginap lah. Baik. Jadi zon-zon ini dipecahkan mengikut warna. Perkhidmatan kebajikan, bimbingan ibadah. Di bawah bimbingan,
Tabung haji menyediakan perkhidmatan bimbingan ibadah haji kepada jemaah haji sepanjang musim haji seperti berikut. Jadi kita ada PEHTAS, iaitu pembimbing ibadah haji yang turut serta bersama jemaah-jemaah haji. Jadi mereka-mereka ini akan berada di setiap maktab dan zon di Tanah Suci bagi memudahkan jemaah untuk merujuk jika berlakunya perkara-perkara ataupun berlakunya isu ataupun berlakunya ataupun ingin bertanya berkaitan tentang perihal agama. Dan juga kita ada bersama dengan kita pakar rujuk ibadah yang berada di Ibu Pejabat TH di Mekah. Dalam masa yang sama, penuh tabung haji menyediakan pengisian sesi ceramah di PPM dan PPZ mengikut KT, mengikut maktab. Semua jemaah haji perlu menghadiri semua program bimbingan PPM dan juga PPZ. PPM ni adalah pusat perkhidmatan maktab, adapun PPZ adalah pusat perkhidmatan zon. Baik. Perkhidmatan kebajikan, talian bantuan. Jadi TH menyediakan perkhidmatan melalui talian telefon di Arab Saudi. Jadi ini jika terdapat masalah, kita ada PK, iaitu talian kaunseling. Kita ada untuk bertanyakan perihal ibadah. Boleh menelefon pada talian ibadat Taib. Dan jika kita memerlukan bantuan, kita boleh terus menelefon Pusat Bantuan Tanah Suci. Baik. Pengurusan kesihatan di Tanah Suci. Jadi kita ada tempat-tempat rawatan. Di setiap zon, kita ada tempat-tempat yang disediakan. Pusat rawatan TH Shisha Dar Al-Mubarak Makkah. Kita ada klinik kecemasan di TH Al-Jannadriyah Makkah. Kita ada pusat rawatan TH Madinah Roha Al-Madinah di Madinah. Baik. Okey. Pengurusan kesihatan di Tanah Suci, jadi klinik dan maktab dan klinik zon. Jadi memudahkan jemaah jika terdapatnya sebarang masalah kesihatan, boleh rujuk kepada pegawai perubatan kita yang berkhidmat di klinik maktab dan juga klinik zon. Jadi di Mekah terdapatnya jumlah bangunan 14 bangunan dan jumlah klinik 16 klinik. Adapun di Madinah kita ada 5 bangunan yang juga jumlah klinik 3 klinik. Baik. Jadi kita juga ada menyediakan perkhidmatan ambulan. Jadi sebanyak 20 buah ambulan di Mekah dan juga Madinah dan Jumum untuk berkhidmat kepada jemaah-jemaah haji jika terdapat masalah kesihatan, emergency. Baik. Perkhidmatan perubatan utama, rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, kesihatan awam, perkhidmatan ambulan dan juga klinik maktab ataupun zon. Baik. Perkhidmatan perubatan sokongan, kita terdapatnya pegawai farmasi, radiologi, pegawai makmal, fisioterapi, pasukan perubatan umum, perubatan terminal, CSSU dan juga dietetik dan sajian. Baik. Ini adalah perkhidmatan perubatan tambahan. Iaitu kita ada PEHTAS, Perhubungan Pelanggan Hospital, PRO dan juga IT. Mereka yang bertugas mengendalikan teknologi maklumat. Okey. Ini sistem dokumentasi. Jadi sistem informasi haji di Tanah Suci. So kita type password dan apa kita lihat medical. Jadi sistem informasi haji Evin Sena Tanah Suci sihat. Baik. Safari wukuf, menggunakan perkhidmatan bas ataupun ambulan bagi membawa pesakit yang berada di pusat rawatan TH ataupun hospital KSA dan jemaah haji yang berisiko tinggi untuk berada seketika di Padang Arafah bagi menyempurnakan pada 9 Zulhijjah. Jadi kita mengetahui bahawasanya Arafah merupakan salah satu rukun yang perlu disempurnakan oleh jemaah haji. Jika tak berada di Arafah pada hari yang telah ditetapkan, maka ibadah haji tidak sah. Bagi terdapat beberapa ambulan ataupun yang khas, bas yang khas dikhususkan kepada jemaah-jemaah yang sakit
mungkin yang tidak dapat secara normal berada di kemah, maka mereka akan dibawa terus melalui ambulan ataupun bas ini untuk berada di Arafah, walaupun seketika pada tempoh waktu di Arafah. Bagi apa? Bagi menyempurnakan wukuf mereka di Arafah. Baik. Sebab syarat berwukuf di Arafah berada seketika, walaupun seketika selepas gelincirnya matahari, iaitu selepas zuhur sehinggalah sebelum terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Baik. Jadi safari wukuf ni rasionalnya iaitu kondisi pesakit dari pusat rawatan TH dapat diminimalkan daripada risiko keterukan tanpa perlu berada lama di Madinah. Jadi bagi kita dah kenal pasti jemaah yang uzur, jemaah yang punya sakit kronik yang tidak boleh berada lama di kemah di Arafah, maka mereka ini akan berada di bas TH inilah. Kita lihat bagaimana keadaan di bas ini yang lebih agak santai dan bagi golongan-golongan yang berisiko. Jadi sekurang-kurangnya mereka berada seketika di Arafah, berwukuf di Arafah. Jadi kemah untuk pesakit dapat diminimalkan. Seterusnya jemaah haji yang berisiko dapat diminimalkan tempoh berada di Arafah. Sebab kalau mereka ini mengikut jemaah-jemaah yang sihat, jadi mereka akan berada di Arafah agak lama. Sebab kebiasaan jemaah yang sihat, mereka akan berada di Arafah sehari sebelum Arafah. Iaitu 8 Zulhijjah dah berada, dan pada petang Zulhijjah barulah mereka akan bertolak ke Muzdalifah. Jadi tempoh untuk berwukuf tu agak panjang dan lama. Jadi ini mungkin agak menyukarkan jemaah-jemaah yang mempunyai penyakit yang kronik, yang berisiko tinggi, yang tak mampu untuk berada lama, kan. Jadi inilah tugasnya safari wukuf. Baik. Pihak berkuasa Arab Saudi tidak membenarkan perkhidmatan pasukan perubatan dari negara luar sepanjang operasi di Masyair. Jadi kita punya perubatan sendiri, tim medikal kita sendiri, kerana perubatan dari luar negara tidak dibenarkan untuk beroperasi di kawasan Masyair. Baik. Jika kesihatan jemaah haji tidak sempurna, ada kalanya ajal menjemput mereka sebelum sempat menyelesaikan ibadah haji, maka kita ada pasukan yang menguruskan kematian di Tanah Suci, di Mekah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, perkhidmatan kewangan, pengeluaran wang. TH menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan menggunakan kad debit TH. Jadi para jemaah haji tidak perlu khawatir, bimbang. Macam mana ni nak duduk di sana selama 40 hari, 50 hari, kan? Takut bawa cash yang banyak. Jadi tidak perlu risau. Boleh simpan duit kita di akaun simpanan tabung haji dan bawa kad tabung haji kita ataupun yang ada link dengan Bank Islam ataupun mana-mana bank yang ada link dengan tabung haji, dan kita boleh mengeluarkan duit kita menggunakan kad debit TH di mesin ATM di Tanah Suci. Jadi perkhidmatan ini, pengeluaran ini boleh dibuat di ibu pejabat, iaitu di Hotel Jeddah Dariyah, di PPM, iaitu maktab di Mekah, dan juga di PPZ di Madinah. Baik. Perkhidmatan kewangan dam dan korban. Jadi jangan risau. Andai kata jemaah terdapat dam yang perlu dibayar, yang diselesaikan, jadi kita ada menyediakan, tabung haji ada menyediakan kaunter pembayaran dam dan korban, iaitu di ibu pejabat dan maktab. Boleh dilakukan secara tunai ataupun potong daripada akaun debit di akaun tabung haji. Baik. Adapun kadar dam dan korban telah dimaklumkan berubah mengikut keadaan dan juga masa. Perkhidmatan pihak ketiga ataupun kita sebut sebagai muassasah, pihak yang ketiga, yang di mana tabung haji MOU dengan syarikat-syarikat di sana, terutamanya syarikat transport, iaitu syarikat pengangkutan. Baik. Kemudiannya syarikat pengangkutan dan untuk ziarah-ziarah di sekitar kawasan Mekah dan juga Madinah, cafeteria, dobi, kemudian komunikasi, dan kita ada perkhidmatan pos Malaysia nationwide.
Jadi contoh ialah kita faham jemaah berada sana 40 hari. Kemungkinan banyak barang-barang yang hendak dia beli, diberikan, dihadiahkan kepada sanak saudara atau dibawa uh, sebagai kenang-kenangan ke tanah air kita. Jadi barang-barang yang besar boleh dihantar melalui pos Malaysia nationwide. Okey, dengan jumlah dengan kadar yang berpatutan. Baik, kita juga ada city check-in. Caj penghantaran bagasi dan air zam-zam dari tanah suci ke tanah air. Ini anggarannya semenanjung 1 kilo 16 riyal. Adapun zam-zam 5 liter 5 liter 90 riyal. Adapun Sabah Sarawak untuk barangan pos 20 riyal 1 kilo, 120 riyal untuk 5 liter air zam-zam. Jadi jemaah haji dibekalkan satu botol saja air zam-zam. Kalau nak bawa lebih boleh. Jadi menggunakan sistem pos. Jadi perjalanan pengangkutan bas intercity dan bas masyarakat yang disediakan. Jadi anggaran satu bas boleh memuatkan 40 ke 50 orang. Jadi inilah pihak ketiga ataupun kita katakan syarikat bas yang menguruskan jemaah haji kita. Okey. Daripada Jeddah ke Madinah 434 km. Madinah ke Mekah lebih kurang 447 km. Jadi kita lihat Mina ke Muzdalifah. Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, patah balik ke Mekah. Inilah antara transport yang kita MOU yang kita usaha sama bagi mengendalikan jemaah-jemaah haji kita. Baik. Pergerakan jemaah haji bermulanya di Mekah, seterusnya Arafah, Muzdalifah, Mina, kembali semula ke Mekah Al-Mukarramah. Bermulanya pergerakan jemaah dari 8 Zulhijjah sehinggalah selesai pada hari-hari tasyrik iaitu 13 Zulhijjah. Okey, pergerakan jemaah haji di Arafah. Kebiasaannya seperti yang dimaklumkan pada 8 Zulhijjah bagi mengelakkan kesesakan dan terlepas pada hari-hari yang penting iaitu pada 9 Zulhijjah, maka sehari sebelum hari Arafah jemaah telah bergerak menuju ke Arafah. Okey. Untuk diuruskan urusan masuk ke khemah, makan dan minuman. Kemudian dalam tempoh itu kita memberikan ataupun ceramah pengisian rohani, pengisian jiwa sebagai persediaan untuk kita melakukan amal ibadah. Solat berjemaah. Kemudian pada 9 Zulhijjah berwukuf dan khutbah hari Arafah. Kemudian para petugas akan memberikan taklimat perjalanan seterusnya. Kemudian menaiki bas bergerak ke Muzdalifah pada 9 Zulhijjah masuk ke 10 Zulhijjah. Baik. Kemudian pada 10 Zulhijjah itu, pada 9 ataupun 10 Zulhijjah, kita berkumpul di maktab di Muzdalifah. Bermabit seketika dan mengutip anak batu. Kemudian naik bas kembali untuk bergerak ke Mina. Jadi di Mina ini kita check in sekali lagi di kemah-kemah yang disediakan. Seterusnya urusan melontar jamrah umrah pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Solat berjemaah, bermalam di Mina dan kembali ke Mekah. Jadi bila kembali ke Mekah, kita akan melaksanakan ibadah tawaf haji. Kan? Seterusnya sa'i. Kemudian selesailah ibadah haji kita. Dan kita berada beberapa hari, beberapa ketika di Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya tawaf wada', iaitu kita lakukan tawaf selamat tinggal. Tawaf yang terakhir sebelum kita berangkat pulang ke tanah air kita. Dan urusan keberangkatan pulang dan akhirnya kita pulang ke tanah air. Okey. Jadi pergerakan jemaah haji terus dari bangunan penginapan haji. 5-6 hari sebelum berlepas, jemaah akan dimaklumkan, diberi notis. Notis iaitu atur cara pulang ke tanah air. Seterusnya akan diadakan taklimat perjalanan. Kemudian e-tiket. Menggunakan sistem e-tiket. Kita akan check in bagasi kita 5 hari sebelum berlepas. Atau kalau di Madinah 3 hari. Okey, kemudian pengambilan bagasi dan terus ke kabin pesawat. Kita tak perlu risau dah. Bas akan ambil barang awal-awal siap-siap. Dan beg kita, bagasi kita akan terus masuk ke dalam kabin pesawat. Seterusnya, bertolak ke Terminal Haji Jeddah.
9 jam atau 3 jam dari Madinah sebelum melepas Terminal Haji Jeddah, pemeriksaan immigration dan menaiki pesawat. Okey. Jadi melalui City Check-in, had yang dibenarkan adalah kepada had yang dibenarkan untuk jemaah-jemaah haji membawa pulang barang ataupun bagasi seberat 30 kilo. Maksima 2 beg sahaja. Baik. Ini sebagai contoh, satu beg 25 kilo, satu beg 5 kilo. Okey. Had berat beg roda yang dibenarkan masuk ke dalam pesawat adalah seperti berikut. Kain dan baju sahaja. Had beratnya adalah 5 kilo sahaja. Ini beg yang nak bawa untuk naik ke atas pesawat lah. Okay, tidak benarkan membawa kurma ataupun air. Okey, ini barangan-barangan larangan yang dibawa masuk ke dalam pesawat. Logam dan besi, dan juga bahan yang mudah terbakar, dan juga cecair, apatah lagi senjata ataupun barang-barang yang berbahaya. Okey. Ketibaan di tanah air. Pergerakan jemaah semasa tiba di KLIA daripada tanah suci, seperti biasa, kita perlu melepasi immigration, seterusnya mengambil bagasi, iaitu kita akan cek barangan di custom, dan seterusnya menunggu air zam-zam keluar untuk diagihkan, diberikan kepada para jemaah, iaitu kepada jemaah seorang satu botol, iaitu seberat 5 liter. Kalau dahulunya pada awalnya satu orang boleh memiliki 10 liter. Selepas banyak isu, antaranya banyak disebabkan berat, banyak yang pecah, maka sekarang ini kerajaan Arab Saudi telah menetapkan seorang jemaah hanya boleh membawa air zam-zam 5 liter sahaja. Kemudian selesai mengambil bagasi, mengambil air zam-zam, maka jemaah boleh pulang kembali ke tanah air. Pulang kembali ke rumah masing-masing, bertemu dengan anak isteri, sanak saudara. Baik, itulah perjalanan charter aliran ataupun mereka-mereka yang terlibat bagi mengendalikan, menguruskan jemaah haji di tanah suci. Baik, hadirku sebagai Dayufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran menjadi tema utama tabung haji. Semoga semua bakal jemaah haji yang dikasihi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran dan ketenangan di atas segala ujian dalam kita melaksanakan ibadah haji, dan didoakan kita mendapat sebaik-baik ganjaran, iaitu haji dan umrah yang mabrur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan itu berakhirlah sudah sesi penerangan perkongsian berkaitan tentang topik pengurusan haji di tanah suci, iaitu pada bab yang kelima. Sekian dulu dari Ustaz. Sehingga bertemu kembali. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.